Okey, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat semua pendengar-pendengar setia CTC.fm. Terima kasih kerana terus memilih channel kami untuk bersama-sama dengan anda memberikan sedikit idea, pengalaman, perkongsian pengalaman untuk hari ini sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Baik, untuk episod yang ke-127, untuk malam ini kita bersama dengan saudara Muhammad Afendi, ya. Muhammad Afendi. Ya, Afendi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh bertanya apa saja yang ingin anda ajukan soalan yang berkaitan dengan pengalaman. Kita lebih kepada pengalaman. So, kalau ada persoalan-persoalan ataupun apa saja tentang pengalaman atau trader baru nak tahu tip ke apa ke, komen di ruangan komen kami dan insya-Allah saya akan ajukan soalan direct kepada saudara Muhammad Effendi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah bersedia, saya dah bersedia, Boboy, okey? Dan kita mulakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, mula-mula sekali, selesa panggilan untuk kita sembang-sembang. Okey, Fendi. Effendi, ya? Fendi. Okey, Fendi, di permulaan ni boleh tak Fendi kongsi dekat pendengar-pendengar di luar sana, Ya. sedikit biodata lah, latar belakang, daripada mana, umur berapa, sedikit sebanyak lah, kalau kerja apa ke, silakan. Okey. Nama penuh saya Muhammad Afandi bin Muhammad Tahir. Saya lahir di Petaling Jaya, Taman Medan, dan saya berumur sekarang 46 tahun, iaitu saya lahir 1974. Sebelum ni saya bekerja di Basic Apex Sdn Bhd, iaitu bahagian calibrator machine. Apa tu kilang buat apa tu? Dia buat dia buat machine yang mana one of the major customer is iPhone, Apple lah. Wah, Apple, and then Osram macam lampu kita ni. So hebat juga dia dulu. international company. Wah, international company. Tadi sebut Taman Medan Sungai Way. Jalan Kelang Lama. Jalan Kelang Lama. Kampung Medan. Dulu kampung Datuk Harun ke? Yes, kampung Datuk Harun. Saya sekolah di sana, Taman Datuk Harun. Ya, saya ada seorang, tak apa. Nanti kita cerita kemudian. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita bersama dengan Fendi, ya. Kita berborak dengan Fendi lah. Okey, boleh. Bagaimana pada minggu ni dalam episod ke-127 kita akan dapat satu lagi perkongsian pengalaman, ya, yang mana anda semua sangat-sangat suka ataupun anda sangat-sangat menantikan, ya. Biasanya pengalaman ini akan membantu kita, mendorong kita untuk menjadi seorang trader yang konsisten, yang baik, yang berkualiti. Baik, tahun berapakah Fendi mengenali dunia dagangan mata wang asing? Okey, saya bermula mengenali dunia forex pada tahun 2015, iaitu pada mulanya FXU ataupun orang panggil FX United. Oh, okey. Di situlah saya bermula. Itu langkah permulaan. Dan macam mana boleh mengenali dunia-dunia dagangan mata wang asing forex? Okey, bila saya join forex ni, saya melangkah ke dalam dunia forex, yang mana kawan saya rekomenkan pada saya lah FXU tu, memandangkan dia dari segi dia guna macam sistem piramid lah. Dan kita waktu tu saya memang tak ada ilmu forex pun. Langsung tak ada. Memang tak ada, terus terang saya cakap, saya tak ada. Okey. Masa tu bekerja lah Saya masih bekerja. Okay. And then bila saya dah masukkan kaki dalam dunia forex, waktu tu ada jugalah FAU sediakan basic class. So saya ada attend, tetapi banyak yang saya learn lah daripada situ sehingga sekarang. Okey, masa permulaan dulu macam mana boleh tergerak hati untuk bersama dengan FX United? Okey, saya ni saya suka benda baru ke apa? Bukan, saya suka duit.
Okey. Jujur. Saya suka dia. Okey. So apa yang saya nampak, sistem yang FXU perkenalkan, dia boleh return saya satu income lah, pulangan daripada modal yang saya laburkan. Baik. Okay, and then setelah sekian lama, lebih kurang saya ingat hampir setahun lah saya join. Dan waktu tu saya punya member saya berjaya lah. Waktu tu dia dapat return yang seperti yang dijanjikan lah. Dan saya sendiri on the way lah waktu tu. Tapi saya rasa semua trader ataupun pendengar tahu apa yang berlaku pada FXU lah, FX United waktu tu. Okey, baik. Di permulaan bila memasuki bersama masuk pada FXU, okey. Basic dia beri? Bukan ataupun basic dia beri. Saya laburkan dan dia return, tak silap saya 10 ke 12% daripada investment. So dia orang gunakan robot, apa yang dipanggilkan sistem robot lah. Dia trade, so kita boleh tengok. And then maknanya bukan trade sendiri. Bukan trade sendiri. Maknanya kita fund. And then ada amount tertentu ataupun saya ni jujur saya kata saya seorang fighter. Maksudnya daripada dulu, so bila sebut seorang fighter, saya akan laburkan dengan jumlah yang besar lah. Waktu tu saya labur 3,000 permulaan, 3,000 USD 3,000 USD, walaupun orang cakap baru diperkenalkan, saya dah laburkan 3,000 USD. And then selepas selang sebulan saya dah belajar basic. Saya dah mula trade sendirilah dengan bermodalkan minimum 500 USD satu akaun. Itu yang labur sampai 3,000 tu mendatangkan hasil ke tidak? Setiap bulan memang dia ada datangkan hasil. Tetapi kalau kita masih ingat waktu tu ada krisis China combine dengan, tak silap saya, Europe, mana versus dengan USD. So versus dengan US lah. So waktu itu krisis tu, mana pair USD dia akan weak lah, dia akan lemah. Waktu tu saya sempat keluar. Waktu tu lah saya keluarkan saya punya amount tu, dan maksudnya saya tak kena scam lah. Selamat, Alhamdulillah. Maknanya modal tu dapat keluar balik. Tapi saya ingat waktu tu, waktu krisis tu, dan mana ramai billionaire US yang mana multi-millionaire diorang down lah waktu semua tu. Down. Yes, saya ingat lagi case tu. Dan waktu tu lah saya keluar daripada FXU, saya withdraw saya punya duit, dan Alhamdulillah dapat. Dan yang mana yang stake, seperti kawan saya, upline saya, dia lost lah banyak, jumlah yang banyak lah. Tergerak pula hati nak keluar bila masa tu. Ya, dah tergerak. Saya ni nampak instant saya katakan dia akan problem, so saya bawa keluar duit. Saya dan beberapa orang rakan lah berjaya dia bawa keluar duit. Alhamdulillah, dapat hidup awal lah. Alhamdulillah. Okey, dan daripada start itukah Fendi mula start belajar untuk trade sendiri? Yes, bermula daripada FXU lah saya berkecimpung, mula aktifkan diri dalam dunia forex. Baik, okey. Dan basic yang mula-mula Fendi belajar terlalu basic sangat. Okey. Terlalu, di mana tu? Maknanya di mana nak entry, di mana nak TP, di mana nak stop loss, di mana nak ni, memang terlalu basic. So saya bermula dengan basic. Itulah satu. Itu bagus. Tapi sebenarnya satu pengajaran untuk saya lah, yang mana kalau saya boleh share pada semua orang lah. Yang mana pada pendengar, yang mana adalah satu titik yang bagi saya permulaan yang tak bagus lah sepatutnya. Saya bermula dengan yang benda yang basic. So tetapi dengan modal yang besar. Basic tapi bermodalkan yang besar. Bermodalkan yang besar. Cerita sikit. Okey, bermaksudnya saya cakap tadi, seperti yang saya cakap tadi, saya adalah seorang fighter. Bermaknanya setiap kali saya depo,
depositkan amount adalah minimum 500 USD waktu tu. Waktu tu. So kalau loss pun bagi saya besar lah, sebab saya adalah newbies waktu tu. Saya baru bermula. So saya berani 500 USD untuk permulaan, dan ada certain time akan 1000 USD. Pergi pada 1000 USD dan pernah 2000 USD. Sebab dia sebab geram ke, sebab apa ke? Level tu punya confidence. Saya sebabkan saya entry besar. Okay. Saya entry waktu tu minimum kalau katakan main 5 desimal bersamaan dengan 0.1, bermakna $1 lah. Saya punya entry besar lah. Itu satu layer. Berani tu. Maksudnya saya memang besar. Okey, baik. Sambil-sambil tu daripada Effendi Nordin, salam DJ Pak Su dan tetamu jemputan. Nama sama pula kebetulan. Okey, Natasha Mary Best pun ada, Aiman Ibrahim daripada Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita terus bersambung. Pembelajaran yang Fendi belajar basic tu, adakah ada period time belajar 3 bulan 4 bulan baru start berani trade sendiri? Tak. Habis saya basic terus. Saya basic dan sambil tu saya trade. Itulah saya, kalau katakan ini ada satu pengalaman hitam lah sebenarnya. Kalau saya nak sharekan, saya harap para pendengar ataupun newbies jangan buat macam inilah. Sebab kalau katakan kita punya kewangan teguh, okey kan, nak mencuba nasib pula kan. Tapi bagi saya lebih baik kita sediakan payung sebelum hujan lah. Bermakna kita sediakan ilmu di dada, baru kita masuk betul-betul trade. Itu betul lah tapi ini bila tak ada pengalaman, ni kita nak cerita pengalaman ni kan. Bila tak ada pengalaman, kita belajar basic je pun kita dah nak letak sampai 500 USD. Cuma budak-budak zaman sekarang ni untung budak baru sekarang kan, dia masuk 50 USD and then dia boleh buat demo dulu kan, nak sesuaikan diri. Tapi macam zaman-zaman Fendi dulu agak fighter kan. Sambil belajar sambil depo. Satu je, saya sampai sekarang saya tidak trade di demo account. Sampai sekarang saya bermula dengan real account. Itu benda yang satu yang ada dalam diri saya, pengalaman saya lah. Dan sambil-sambil tu perlahan-lahan Fendi belajar sikit demi sikit. Lepas maknanya trade awal beginner luck tu adalah sikit. Biasa pastinya dia akan habis. Sebenarnya bila kita berani dalam apa yang kita buat, return dia bagus. Daripada awal dulu. Saya rezeki waktu tu ada, katakan saya depo 500, dalam masa seminggu tu saya boleh dapat lah 1,500 atau $1,000 lah profit. Saya kalau dapat seminggu 200 pun dah okey dah. Tapi masalahnya saya tak close. Saya tak withdraw. Itulah saya fighter. Saya suka bila withdraw dengan amount yang besar. Yelah, sebab Fendi pun dah cakap Fendi suka duit. Tapi ada bagusnya juga. Saya suka pengalaman ni sebab mengajar untuk nanti saya akan tanyakan sebab apa kita perlu withdraw duit yang kita dah untung. Kan sebabnya macam dia akan jadi macam Fendi. Fendi dah alami dan Fendi tak nak orang lain ikut sama. Baik, bila bila mulanya kata aku tak boleh ni macam ni aku asyik kumpul je duit tak withdraw, dah habis. Dia semenjak bila tu? Berapa tahun trade dengan keadaan begitu? Saya sehingga saya betul ada ilmu sebenarnya. Saya mencari, bila kita nampak kelemahan kita, weakness yang ada dalam diri kan. So saya set dalam diri saya nak mencari cikgu lah. Dan saya beberapa kali juga cakap dengan, terus terang saya cakap, saya memang jumpa cikgu Dan Comeback. Berapa kali saya ingat 2-3 kali jugalah. Ayam goreng FC. Memang saya cakap dengan dia. Saya cakap dengan cikgu Dan Comeback ni, memang saya nak belajar ilmu forex dengan dia lah. Yang saya nampak pada dia, saya rasa saya boleh dengan dia lah. Maknanya teknik yang digunakan, pengajaran daripada dia, ilmu daripada dia. Tapi malangnya sampai sekarang
Saya tak belajar pun dengan dia. Ya Allah, sekarang kan akses tapi senang. saya belajar dengan orang lain lah. Saya ada belajar. Ilmu daripada Din juga. Tak, dengan orang lain lah. Oh, dengan orang lain. Saya tak belajar ilmu yang Din Combat punya. Dia kalau technical ada, dia tu. kalau ada masa boleh tu. Tapi insyaAllah dia pun tahu saya memang cari dia. Minta dia tengok lah ni. Ada tak betul? InsyaAllah. Okey, baik. Berterusan sehingga berapa lama? Saya nak tahu dia punya tempoh belajar sambil depo berapa lama. Saya sehingga Brexit awal Brexit dulu pun saya masih macam ni juga. Saya fight lagi lah. Saya tak ada, boleh dikatakan ilmu saya memang kurang kalau comparekan dengan orang yang dah lama berkecimpung kan. Orang sekarang ni dia masuk sebelum dia masuk dia cek ilmu dulu. Sebenarnya itu lagi bagus. Tetapi based pada pengalaman saya, sehingga awal Brexit dulu pun saya belum penuh ilmu di dada lah. Saya boleh dikatakan 20-30% dia baru 20-30% je. Tapi saya berani, itu je. Itulah memang itu dah ada dalam diri. Itu pun kadang-kadang kena kawal. Kalau tak kawal masalah. Terlampau berani sangat. Cuma saya banyak belajar. Saya ni news trader lah. News trader. Maksudnya saya banyak belajar daripada ni, tapi saya banyak belajar dari sendirilah. Dan saya sometimes saya akan refer dengan kawan-kawan saya juga. Baik. Okey. News ni macam mana pula pelik juga tu, tanpa guru tanpa apa tiba-tiba Fendi tahu. Sebabnya bila kita selalu trade dengan news, kita tahu boleh dikatakan bagi saya, kalau saya bagi diri saya, saya boleh dikatakan 70% saya dah prepare awal lah. Maknanya saya tahu arah dia. Wow. Macam mana idea tu datang? Sebab daripada awal lagi saya ingat dalam tahun pertama lagi saya dah bermula dengan news. Lah. Saya akan refer dengan efek kalender kan, and then lepas tu saya ada beberapa data yang mengatakan berapa pip dia akan naik, impact dia. So dari segi katakan NFP, especially sekali NFP memang saya tunggulah. Ini memang news, memang trader news ni. Itu yang kadang-kadang trader news ni itulah, hanya dia sendiri je yang trader yang news ni saja yang tahu macam mana. Kan. Saya susah nak explain dengan orang. Susah. Kalau dia orang tanya alami. Orang minta pandangan saya pun saya tak berani sebenarnya. Kita takut dia reverse kan. Dia reverse satu. Kadang-kadang kadang-kadang kita bercakap benda yang betul ikut pengalaman kita, ikut pengalaman tapi kita. Bila dia adapt dekat untuk dia jadi lain. So agak betul lah, kita kena berhati-hati juga kalau nak mengajar orang ni. Okey, baik. Saya nak tanya berkenaan dengan dah kahwin dah. Alhamdulillah. Okey, family semua tahu? Semua tahu. Wife, family saya memang tahu. Memang tahu Ya, tahu. Maknanya anak tak tahulah. Yalah, maknanya tak sorok langsung. Tak. Sambil bekerja sambil trade. Macam mana bagi masa? Dulu, sekarang saya dah full time. Dah berapa tahun full time? Bulan 8 2019. Maknanya sebelum tu bekerja. Saya bekerja lah. Maknanya bagi masa bila? Waktu-waktu yang paling favorite time. Saya favorite time 8 ke atas lah, bila US market open, and then kadang-kadang news, contoh FOMC dia dah main sampai pukul 2 pagi, saya bangun. Sebab saya memang orang cakap favorite pada news lah. Ini trader fundamental ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, teknik pula. Daripada segi teknik, ada ambil mana-mana coaching daripada cikgu ke, ataupun ataupun memang sendiri gunakan SNR saja ke, atau macam mana, naked chart ke, macam mana? Okey. Segi teknik ni. Bila Tuan DJ tanya saya berkenaan dengan teknik, okay, di sini saya share lah. Macam saya cakap tadi, ada satu hari di mana Nazar Super Trader
Naza Super Trader launchkan satu broker CK Market. Dan waktu tu saya jumpa dengan Cikgu Den Combat, dan kebetulan waktu yang sama saya jumpa Cikgu Joe. Di situlah saya bermulanya saya coaching bersama dengan Cikgu Joe selama 2 minggu berturut. Cikgu Joe Dia silent trader. Okey, tu dia cuba. Dah. Dia silent trader 16 tahun. Untunglah dia make money sendiri. Dia make money sendiri. Tapi waktu tu baru dia keluar. Dia sebab dia berkenalan dengan Nazar Superb ni. Okey. So Nazar Superb tarik dia daripada dunia dia. Daripada dan saya silent. Jumpa dia waktu open ceremony tu, kita ada makan-makan, dan waktu tu lah dan waktu tu juga kebetulan saya nak jadi FTT. So saya memang cari seorang cikgu untuk saya. Dan saya jumpa dua ni lah, sama ada Cikgu Den atau Cikgu Joe. Kebetulan saya pergi ke arah Cikgu Joe lah. Dan waktu tu saya memang katakan kepada Cikgu Den, andainya saya ada masa saya akan jumpa dia. Tapi mungkin hati saya terbuka pergi ke arah Cikgu Joe. So macam Cik tanya tadi berkenaan dengan apa teknik saya guna. Bila saya belajar dengan Cikgu Joe, ialah satu naked chart. So itu maknanya saya sesuai dengan teknik tu, yang mana saya belajar balik dengan SND, SNR, lepas tu shadow zone, shadow break zone, and then trend line, tapi lebih kepada SND lah. So di situ barulah saya betul-betul online. Ilmu yang saya belajar tu saya rasa saya puas hati. Saya tak cakap 100%, tetapi saya boleh katakan meresap dalam diri saya 80%. Yalah, sebab terbukti kan sekarang. Terbukti. Okey, macam saya suka bila Fendi sebut perancangan aku nak FTT, aku kena cari seorang cikgu. Ya. Terlintas pula benda tu dekat Fendi. Dan kenapa pula Fendi rasa aku nak kena berhenti kerja ni, berani berfikir macam tu? Sebabnya saya orang cakap saya dah nampak jalan keluar untuk diri saya lah. Saya move lebih ke dalam lagi dalam dunia forex, di mana saya sendiri offer diri saya pada pihak pengurusan company saya untuk saya volunteer untuk dipilih, diberhentikan. So dengan pampasan, dengan ganjaran. So kebetulan waktu tu terbuka. Pada waktu tu lah semuanya terjadilah dengan offer yang saya dapat daripada company. Dan waktu tu CK Market ada launching, and then saya jumpa dengan Nazar Super. Pada hari yang pertama saya tak pernah jumpa pun Nazar Super, saya tak kenal dia. Dan hari tu lah saya kenal dia, dibawa oleh kawan-kawan saya. Dan waktu tu juga saya jumpa dengan Cikgu Joe saya tu. Ya. Okey, ingat tak tahun berapa tu? Bulan 8 2019, baru lagi. Baik, sebelum ke arah menjadi full time trader, bagaimana pula keadaan trade Fendi masa tu? Sambil kerja sambil trade. Dia macam mana? Okey, saya pergi balik pada yang asal saya cakap. Bila saya seorang fighter, depo saya besar. Sebelum ni memang saya bermula dengan FAU, kemudian saya bermula dengan saya lupa dah Top Forex apalah. And then saya pergi kepada Insta, dan selepas Insta for FS. Dan waktu tu semua saya depo bermula dengan 5k USD. Setiap broker tu. Saya memang saya bermula dengan 5k USD. Berapa gaji tempat kerja? Tak ada. Aduh. Tetapi bukan apa. Bukan saya cakap saya depo 5,000 tu saya loss 5,000. Yalah, maknanya saya pernah dalam 5,000 tu saya boleh grow sampai 12,000. Tu yang confident datang. Tapi macam kalau sepatutnya waktu tu saya tak ada ilmu sangat. Kalau sekarang saya berilmu, saya rasa dengan jumlah tu lagi besar kot. Sebab saya setiap kali entry waktu tu minimum adalah 20 sen bersamaan dengan 2 USD lah, $2 lah. Itu satu entry dalam. Itu satu entry. Biasanya saya buat
Banyak. Aircon berapa? Sekarang aircon dia berapa? Aircon Ke buat 88 semua? Oh tak, dan untuk sekarang ni XM dengan CK Market saya dibaikkan Satu-satu lah. okay. Tak lah, aircon saya ada 3 dengan 3 lah. Okey. Baik, kita nak bercerita tentang saya suka bermula dengan cerita pahit dulu. Okey, Pengalaman pahit, getir semasa di awal-awal sebelum jangkau ke 2019 ni. okey. Boleh kongsikan Pendi cerita-cerita pahit ya, supaya orang kata abang ni dahsyat lah dia daripada start sampai dia sudah berjaya je. Dia tak ada kenangan pahit ke? Kenangan pahit ni. Okey, kenangan pahit dia. Okey, bayangan saya depo, katakan pagi ni on the way nak hantar orang rumah saya berhenti ke Maybank, saya depo $500. Baik. Petang tu saya MC. So pagi depo. Petang tu saya dah MC dah. So macam mana pun saya hati saya tak puas hati kan, mau berontak, macam mana pun saya kena depo juga. So saya akan depo. Saya depo lagi. Itulah yang pengalaman pahitnya. Kita struggle untuk dapatkan balik duit untuk kita depo semula. Kalau kita tak depo, bermakna apa yang kita lost tu kita akan lost terus. So kita tak ada repeat balik. Betul, saya faham tu. Sebab kita dah lost 500. Kalau kita berhenti, maknanya kita dah kerugian terus. Jadi saya punya waktu tu, apa yang saya nampak, kalau saya biarkan dia rugi terus, maknanya saya tak akan dapat balik duit saya. So bila saya depo balik, ada masa hari yang sama saya boleh cover back duit yang lepas pun boleh cover balik. Yang 500 lah contoh. Saya depo balik malam tu saya dah cover back. Tapi itulah saya cakap dengan waktu bila tak ada ilmu dan kita bukan tak ada ilmu yang terlalu cetek, tetapi saya entry besar. Bila entry besar, jadi kita tahu kalau sepatutnya bila kita buat persediaan, sebenarnya benda ni semua kita boleh atasi. Daripada kita kerugian tu lah boleh diatasi. At least tak besar lah. Masa tu tak ada SOP lagi kan. Tak ada SOP. Main depo. Paling banyak lah kenangan pahit yang paling banyak loss lah, yang buatkan agak jam juga ada. $5,000 Berapa hari tu? Tapi tu lama lah. Saya dah $5,000 saya dah withdraw duit saya lah. Bermakna saya dah growkan, saya cerita tadi tu 5,000 saya dah grow kepada 12,000. Okey. So saya ni pengalaman saya dari segi trade, saya dalam saya profit tu, saya masa floating profit. Floating profit. Floating profit, bukan floating modal. Bermaknanya saya dengan bermodalkan $5,000 saya boleh grow kepada 12, tetapi saya punya profit selain daripada 5,000 modal, profit saya adalah di dalam tu 3-4,000. So balance tu adalah floating profit. Sometimes saya boleh buang macam tu. Dalam masa sebulan saya boleh buat. Waktu tu lah. Tapi bila kita dah lama berkecimpung, kita dah ramai kenal master-master ataupun yang mana FTT trader ni kan, yang kita dah ramai kenal kawan-kawan kita, makin lama dia memberi satu ni lah sentuhan pada kita. Betul. Jadi kenapa kita nak teruskan macam ni kan. Tu yang bila saya dah nampak jalan saya untuk FTT, saya mencari seorang cikgu yang betul-betul untuk saya follow dia. Jadi bila saya dah jumpa, saya memang ikut pada Cikgu Jo tu selama 2 minggu lah. Betul, setiap hari saya pergi cari dia. Maknanya Fendi pergi cari dia Saya kena cari dia sebab itu yang berkehendak kan. Sebab kita tahu kita ni pelajar kan. Kita nak ilmu dia. So kena close dengan dia lah. Dia makan pun saya ikut sampai saya patah balik, dan malam tu saya datang balik jumpa dia. Saya nak kait ilmu tu dan live trade dengan dia. So pengalaman tu memang mahal lah bagi saya sampai sekarang. Maknanya kerugian yang ditanggung tu kita anggap sebagai yuran untuk pembelajaran untuk mendapat yang terbaik. Untuk dapat yang terbaik, ya. Okey. Emosi
masa yalah masa loss sampai banyak ribu yang sepatutnya boleh dielakkan, tapi tak dapat dielak. Itu salah satunya emosi. Diganggu, kata nanti dulu let dulu kan, nak naik lagi. Macam masa tu emosi Fendi ni. Okay, bila kita bercerita yang pasal kita boleh agak market, tetapi sebenarnya kita tak nampak market tu. Waktu tu sebab kita tak ada ilmu. Saya sendiri tak ada ilmu. Bila kita macam saya cakap, saya menuju kepada loss lah. Saya punya deposit loss ataupun kita MC, account to MC lah. Waktu tu kita berharap kita akan dapat cover balik kita punya profit ataupun modal tu. Tetapi malangnya disebabkan kita tak tahu arah tuju market tu sendiri, contoh katakan emosi saya terganggu waktu tu disebabkan kita punya entry terlalu besar, so kita tak jaga money management untuk akaun kita. Jadi satu je lah saya belajar daripada situ. Bila saya, walau macam mana pun saya jatuh ataupun saya drop daripada, saya hilang dari segi deposit saya tak menatah lah. Saya kontrol diri saya, macam mana saya tak di-impact pun pada keluarga saya, anak dan isteri saya. So saya bangun balik lah. Itu penting. Saya bangun balik. Maknanya kekuatan tu memang dah ada. Sebab spirit of fighter tu kan. Yes. Baik. Itu cara menangani emosi. Baik, bila mengambil keputusan untuk menjadi full time trader, pastinya keadaan diri tu berubah. Kalau dulu kena fikir nak pergi kerja, so sekarang ni bangun tidur just fikirkan untuk trade je lah. So pembahagian masa tu, masa kerja lain ataupun masa lepas jadi FTT ni bertambah relax ke macam mana? Schedule saya pun agak tight. Bila saya dah jadi FTT ni, kita dah sebelum tu kita dah bincang dengan family, dengan terutama sekali dengan isteri kita. Itu perlu. So apa yang kita akan buat bila kita jadi FTT ni. So saya kena jaga jugalah family saya, jaga anak-anak saya. So schedule saya untuk siang tu agak tight lah. So jadi pagi seperti biasa saya bangun subuh, solat, and then mandikan anak, and then hantar anak-anak pergi sekolah dan hantar isteri pergi kerja. Dan waktu tu, lepas tu saya free. So bila saya free, saya akan buat ni lah, analisa market. Yang untuk saya akan buat analisa market untuk dalam sejam atau 2 jam pagi tu. So then saya close, saya akan balik rumah, buat apa yang patut. And then lunch time mungkin saya akan lunch bersama isteri ataupun dengan kawan-kawan. Dan waktu petang tengok pada market, saya akan trade je lah. The whole day tu bila free saya akan trade. Saya tak trade tunggu bila saya trade sepanjang masa. Bila saya nampak saya boleh entry. Sebab tu saya buat analisa. Maknanya masa tu sentiasa diluangkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, betul untuk kita trade nanti. Okey. Sebab biasanya bila kita mengambil keputusan untuk menjadi full time trader, kita yakin, tapi sekeliling kita tu tak berapa yakin. So macam mana nak meyakinkan dia? Daripada mula saya melangkah ke dunia forex, tulang belakang saya ada isteri saya sentiasa support saya. Alhamdulillah. So walau macam mana pun saya jatuh, dia sentiasa tarik kita untuk bangun. So dia pun faham dari segi dunia forex macam mana kan. So saya cakap saya kena cari ilmu ni lagi, saya kena pergi belajar. And then dia nampak benda tu, dan dia nampak macam mana perjalanan saya semakin ke depan. Jadi maknanya Fendi buktikan dengan result yang baik. Sebab bila ditanya pada tu, selepas saya belajar dengan Cikgu Jo ni, yang saya cakap tadi, saya coaching dengan dia PC, personal coach dengan Cikgu Jo.
And then waktu tu saya telah join first time, so, selama saya 5 tahun masuk dunia forex, saya join live trade contest under CK Market waktu tu lah. Sebelum ni saya tak pernah pun berani masa tu. Keberanian tu datang untuk menguji diri ke macam mana? Kita nak tahu kita punya skill sebenarnya. Komitmen kita. So alhamdulillah dia run untuk 1 bulan. Lebih kurang bulan 10 tahun lepas. Baik. Bulan 10 2018, bulan 9 saya belajar dengan Cikgu Jo, bulan 10 saya masuk kontes. Sebab apa? Saya teringin juga nak jadi macam Master Fazrin kan. Master Fazrin itu saya rasa semua idola. Dia ada satu point dekat situ yang mana sharing pengalaman dia adalah kenalah masuk live contest supaya kita boleh tahu skill kita dan kemampuan kita macam mana. So bila saya join, dan saya seperti saya cakap adalah first time untuk diri saya selama 5 tahun saya ni, saya dapat second runner up. Masa tu modal berapa dalam kontes tu? Dalam kontes tu saya seorang yang masuk $500, orang lain masuk $100. Sebab mula-mula rule dia yang disebut oleh Tuan Azhar Super, dia katakan bermula dengan modal 500. So saya dah depo pun sebenarnya $500, saya dah prepare untuk satu account untuk live trade. Tapi ada perubahan waktu tu, so orang lain masuk $100. Tetapi saya tak kisah pun, saya bangga sebab daripada $500 tu saya grow jadi kepada 4,000 lebih untuk sebulan. So lebih kurang 700% lah lebih. So saya tak boleh nak lawan lah kalau katakan dia, sebab dia punya calculation dia based pada depo versus dengan profit. Yelah, betul. So saya depo besar, tetapi saya grow lagi besar daripada orang lain. Orang lain grow 1,600 yang boleh champion tu, tetapi saya grow sehingga 4,000 lebih. 4,000 lebih sebab amount deposit tu. Yes. Tapi saya puas hati lah. Dah memang puas hati lah kan, terbukti. Saya buktikan diri saya dengan $500 waktu sebulan. Saya boleh grow kan dengan pengalaman saya, teknik saya belajar dengan Cikgu Jo. Saya boleh grow kan $500 pergi untuk sebulan kontes. Kontes ini bukannya kita trade santai, tak. Memang beza siapa yang pernah tertekan tu. Tertekan dia lain, dia memang rasa dia punya pressure dia lain. Tapi kawan-kawan saya pun tahu saya boleh grow sehingga 4,000 lebih USD. Itu pun saya dah buang floating profit saya untuk gold saja waktu tu lebih kurang almost 2,000 USD. So kalau tidak 6,000 lebih lah. Dia dah gaji sebulan dah tu. Okay, alhamdulillah. 4 kali 4 dah tu, apa tu. Itu adalah medan untuk menguji diri. Itu satu selama saya dalam dunia forex, itulah pengalaman paling manis untuk saya lah. Baru nak cerita dah cerita. Kan baru nak tanya tu, tapi dah cerita. Itulah pengalaman paling manis. Maknanya dapat dalam sebulan daripada $500 tuan-tuan dan puan-puan boleh grow sampai $4,000 sebulan, bukan satu hari, sebulan live trade. Live trade. Okey, ini salah satu cara untuk macam mana kita nak menguji. Okey, kita dah misal kata kita dah 5 tahun berkecimpung, kemudian kita ada satu idola, kita belajar dengan idola kita, kemudian bila dah belajar kita nak kira ambil test lah. Menjadi ke tak kan? Kalau ambil lesen lulus ke tak? Kan? So terbukti rasanya berbaloi dengan 5 tahun kebelakangan itu. Kan, yang banyak juga lah loss rasanya. Kan, dengan tidak pun. Dah berhenti dah. Saya tunggu untuk cari tengah muncul cari seorang cikgu. Wow. Okey. Sambil-sambil tu ya. Sebelum saya tanya tip apa-apa. Okey, kat sini ada Karma Effect. Apa pandangan tuan tentang gold? Ini bukan segmen ini segmen segmen pengalaman kongsi. Apa pendapat gold? Bolehlah belanjalah sikit ni Karma Effect. Okey. Gold ni dia kita kalau orang tanya saya trade gold, memang saya major pair adalah gold and GBP. Itu major pair saya. Gold, GBP dan pair GBP, mana Great Britain Pound Sterling. Itu adalah major sebab bila
bila kita trade di contest, live contest, kita jangan ambil yang spread kecil, sebab di situ akan growkan akaun kita. Itu dah terbukti. Saya dah bukti dah kan pun. Sehingga sekarang memang saya sampai sekarang ni pun. Sampai sekarang saya tak trade di spread kecil, iaitu EU, UJ, UCAN. Semua ambil spread besar-besar. Saya ambil spread besar supaya saya senang grow. Dan rata-rata kawan saya pun tahu saya boleh growkan. Yang terbaru adalah minggu lepas kita ada konten amount dalam group. So dengan amount 50 USD saya boleh grow dalam satu hari 300. Alhamdulillah, ya Allah. Dengan goal saja boleh bagi 200. Okay, bila ditanya pandangan saya untuk goal, dia kena tengok sentimen terkini, dan kena selalu tengok di mana dia punya exit dan di mana dia punya entry. Kita bukan boleh sebab tu saya cakap untuk goal ataupun pair yang besar ni kena banyak analisa. Bila kita analisa, tak semestinya kita tengok pagi tu juga kita kena masuk. Dan kita kebiasaannya bila saya dah buat analisa, saya dah boleh pasang PO, saya dah boleh tahu mana dia nak. Bukan saya cakap saya pasti 100%. Yalah, tapi saya ada analisa. Saya Saya ada analisa saya sendiri. Dan saya ni pun jarang tanya. Sometimes mungkin saya tanya pendapat kawan saya yang rapat lah sometimes. Tetapi kebiasaan saya confident dengan analisa saya. So kalau orang tanya pada pair goal ni, dia adalah satu pair yang betul-betul kena mahir, bukannya baru nak berkecimpung untuk try. Sebab saya pernah try waktu saya start dengan zaman dulu top, lah. saya ingat Top Pro, tak silap saya. Waktu tu saya entry goal boleh tahan juga, saya punya tu saya dah lupa dah, tetapi saya float 1400. Allah. Hari pada waktu tu adalah hari Jumaat, dan pada malamnya adalah news besar NFP. Untuk monthly memang biasalah NFP. Okey, tetapi saya confident dengan saya punya ni. Waktu tu memang saya confident sebab dia dah ada di bawah sangat, iaitu di akar kan. Orang cakap di bawah sekali. Akar lah tu. Okey, then waktu NFP tu saya boleh clearkan float saya, dan saya boleh profit dengan jumlah yang besar. Goal. Itu pengalaman saya masa saya mula-mula trade di goal. Okey, Karma Effect. Jadi pandangan sikit lah. Ni bukannya statement ilmu tapi tak apa. Okey, cari wang. Wah, cari wang je kerja kau. Idola saya ni. Ni mungkin murid ke? Dah ada murid sekarang saya tak tahu. Okey, baik. Adi Zuraidi. Okey, boleh live trade tak tuan Fendi, nak follow. Okey, yang ni nanti di penghujung nanti mungkin saya bagi ruang. Okey, jadi Adi Zuraidi sabar Saya nak saya nak cari soalan-soalan yang okey, nak foto tuan Fendi live trade daripada Saiful Bahrain, Abdul Majid. Okey, Cikgu Yusri Hasan Basri pun ada. Azura, terima kasih yang mengikuti kita sekarang ni. Okey, baik. Kita dah bercerita tentang pengalaman, sedikit kisah. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan tips untuk kita menjadi seorang trader yang konsisten. Sebabnya kita perlu bantu ni orang-orang kat luar. Yang baru nak mula ataupun dah lama mula, tapi dia tak dapat sentuhan tu lagi. Kesian dia, asyik depo masih belum jumpa lagi titik sentuhan untuk withdraw. Kita cerita sikit. Sebenarnya semuanya datang pada diri sendiri. Contoh saya cakap, saya sendiri, saya adalah seorang trader yang kalau tengok pada ibu saya tak tengok pun. Bagilah 10,000, 20,000 percuma pun, berbayar pun saya takkan tengok. Sama juga dengan yang mana saya sebelum saya jumpa Cikgu Jo, dia ada sharekan lah dia punya syllabus teori dia, tapi saya tak tengok pun. So saya tak tengok langsung so bermakna kalau dah itu cara kita, bermakna kita apa yang kita nak. So kita nak face to face coaching. So saya pergi, saya spendkan masa sebab kita nak ilmu. Macam saya cakap, takkan guru nak mencari murid.
Betul. Murid lah mencari guru dia dan spend time waktu tu. So mana tips saya cakap tadi, biar kita habiskan masa untuk kita dapatkan ilmu yang betul-betul yang boleh kita guna untuk apa yang kita nakkan, apa yang kita rancang, apa yang saya nak, saya dah dapat. Mungkin saya tak cakap saya 100% saya dapat. Ya, betul. Tetapi saya berusaha ke arah tu dengan apa yang saya ada. Saya cuba mantapkan lagi skill tu dengan buat analisa, dan saya masih lagi kontak dengan Cikgu Jo sehingga sekarang. Dan ada masa yang penting, salah satu tips saya adalah live trade lah dengan orang yang dah ada pengalaman, terutama sekali dengan cikgu kita. Saya live trade tak pernah menghampakan. Itu satu. So macam mana yang kita sebelum ni kita belajar, kita sentiasa menghormati guru-guru kita daripada kita kecil. Itu sama juga dengan dunia forex, hormati guru dan hormatilah yang full time trader senior kita, yang mana dia orang dah ada dalam dunia forex ni lebih lama daripada kita. Wah, saya bagi kalau tanya pada saya kenapa lah saya tak kenal dunia forex waktu saya umur 20 tahun. Tidak, sekarang tak tahu mana duit dia. Sebab Fendi suka duit kan. Okey. Baik, bila bercakap tentang cikgu, guru, kadang-kadang ada separuh yang di luar sana ni dia belajar dengan satu guru. Bila teknik tak menjadi, kesalahan tu akan diletak kepada cikgu. Okey. Memang kita biasa dengar orang akan, ataupun trader tu sendiri salahkan guru-guru dia ataupun salahkan orang yang dia belajar. Tetapi dia sendiri tak selami apa yang dia nak sebenarnya. Bagi saya pernah belajar dengan Dukun Forex, saya pernah belajar dengan Cikgu Daniel Smart Shadow. Saya tak pernah pun salahkan dia, sebab kita masih mencari. Sehingga sekarang alhamdulillah saya tak pernah salahkan satu salah pun pada dia orang. So saya mencuba mencari apa yang saya nak, dan akhirnya macam saya cakap, bukan saya cakap yang itu tak memberi, tak. Saya belajar juga, pernah saya belajar personal coaching, saya bayar, semua berbayar kan. So tapi apa yang ilmu dia kita simpan lah. So kita cuba lagi mencari. Akhirnya saya jumpa cikgu yang saya nak. Itu saya cakap, bila saya dibuka jalan untuk jadi sebagai seorang FTT, waktu tu saya memang idamkan saya jumpa seorang cikgu, dan betul saya jumpa. Kita doa lah dalam waktu solat kita kan, kita sentiasa utamakan benda tu kan. Itulah sebenarnya kadang-kadang kita mencari sampai kita lupa kan. Dalam solat lupa nak doa, minta ilham datang, minta cikgu yang betul datang kan. Kadang-kadang kita just minta-minta macam tu je. Sebab yelah, kadang-kadang saya kesian juga, kadang-kadang cikgu ni dah pergi jalan, tapi macam banyak cikgu cakap, dia bagi jalan keyakinan tentang daripada diri sendiri. Dia bagi jalan apa yang ini pandangan saya lah. Biasanya mungkin ramai cikgu-cikgu setuju apa yang saya cakap. Dia bila dia belajar dengan cikgu tu, the same time dia mengharapkan signal. So untuk apa kita pergi belajar? So kalau katakan kita tak mencuba apa yang kita belajar, sampai bila kita nak mengharapkan orang memberi kita, menyuapkan kita? Jadi apa yang berlaku pada saya adalah macam yang saya cakap, saya belajar dan saya cuba buat sendiri, dan alhamdulillah saya sendiri pun pernah bagi signal pada cikgu saya. Bermakna kita tunjuk yang kita boleh buat dan dia tengok betul atau tak. So kalau kita masih mengharap orang, untuk apa kita kita pergi buat personal coaching dengan cikgu-cikgu, lepas tu kita pergi belajar malam-malam cari ilmu, tapi last kali kita tak nak berani ke depan. Sebab tu dalam dunia forex banyak orang semua ingat benda yang indah, tetapi kita tak nak mencari. Itu yang pahit tu orang lupa. Yes. Sekali sebab betul, forex ni boleh mendatangkan hasil yang lumayan. Terbukti depan saya ni pun dah konsisten tuan-tuan dan puan. Tapi sebelum tu macam mana kita nak bawa diri kita dalam dunia dagangan mata wang asing ni. Dia agak macam mana nak cakap, dunia wang dagangan wang asing ni, forex ni, dia lebih kita belajar ilmu teknik, tetapi keyakinan tu atas diri kita. Bukannya kita harapkan cikgu tu bagi signal, entry kat mana, TP kat mana,
SL kat mana itu kita dah bukan sebab kita tak kita ibaratnya kita mengharapkan 100% predict saja. Predict. Okay. So macam saya cakap, bila saya belajar ataupun saya rasa anda semua mencari ilmu, anda akan tahu. Contohnya bila masuk dalam dunia forex, anda tahu satu dunia punya situation apa yang berlaku. Okey, bila anda patut tahu, bila anda tahu yang apa yang sedang berlaku di dunia, bermakna anda kena tahu juga sentimen-sentimen yang akan berlaku dan sedang berlaku. Contohnya kita banyak benda yang kita boleh reverse dalam dunia sekarang dengan teknologi yang sekarang ni. Kita boleh tengok pada COT, Community of Trader. Betul. Kita boleh tengok banyak lagi benda yang boleh untuk kita referkan selain daripada analisa yang kita buat pada naked chart tu. So support-supportnya adalah beberapa perkara di belakang tu lah, macam COT dan others tu lah. Okay. Sebab tu kena rajin. Kalau kita masih mengharap lagi orang memberi signal dan TP, itulah kita di situ je lah selamanya. Itulah saya cakap, sampai bila agaknya nak macam tu kan. Baik. Juraimi Isa, skillful. Terima kasih. Skillful ni pun sebelum nak dapat tu dahsyat. Memang teruk kan. Okey, cari wang dahsyat. Baik. Lee Hun, wah, super apa ni? Super Mario Fendi Gold Killer. Fendi Gold Killer. Masya-Allah. Wadi Yusof, my idola. Abang dah ada idola dah cikgu. Dah ada idola dah tu. Ya, alhamdulillah. Tak, ada tak terniat untuk berkongsi ilmu yang ada dekat Fendi? Saya tak ada masalah bab itu, sebab bagi kita bila kita ada something yang Allah berikan kelebihan pada kita, tak ada masalah pun kita untuk kita share pada orang lain, pada sahabat-sahabat saya, pada trader-trader luar kan. Macam yang kita buat sekarang segmen ni pun, kita sharekan pengalaman, itu adalah satu ilmu juga untuk trader, pendengar-pendengar ataupun trader-trader luar faham apa yang akan berlaku, situasi yang dia orang akan alami bila dia orang masuk dalam dunia forex. So bagi saya, apa yang skill saya, pengalaman saya untuk dia orang nak tahu, tak ada masalah pun. Maknanya terbuka. Alhamdulillah. Saya saja dia tanya sebab ada separuh tu dia masih lagi dia bukan tak nak mengajar. Dia takut nanti dia cara dia mengajar tu tak boleh sampai dekat orang yang perlukannya. Jadi macam Fendi dah bersedia rasanya. Okey, baik. Ada lagi tak komen-komen? Tak ada. Baik. Sedikit nasihat untuk orang di luar sana yang baru nak ini kira untuk yang betul-betul tak tahu, tapi nak tahu. Okey. Untuk para pendengar ataupun newbies yang nak berjinak dengan dunia forex, bagi saya, sebelum melangkah masuk dalam dunia forex, persiapkan diri dengan ilmu-ilmu forex, sama ada bermula dengan basic, intermediate dan pergi ke atas lagi. Sebab pada zaman sekarang memang untuk belajar ilmu forex memang senang. Memang senang. Maksud saya, kalau kita dulu mungkin 5 tahun 10 tahun lepas untuk belajar forex ni, ada sampai yang perlukan modal $1,000 ya. Memang benda tu realiti. Tetapi pada zaman sekarang ada orang offer dengan bukakan link account anda dia, dah boleh dapat dah e-book dan boleh dapat macam-macam ilmu lagi. Tetapi sebenarnya scan diri dulu, apa bila dia dah belajar basic dan apa sebenarnya kehendak dia ke arah mana. Saya tak cakap BBMA semua tak bagus, saya tak cakap naked chart ataupun saya tak cakap SNR. Ada orang dia macam-macam teknik, tetapi mana yang sesuai dengan diri dia. Bagi saya, kalau tanya pada sesuai pada saya dah jumpa. Saya cari juga. Sebelum ni saya ada belajar teknik lain, tetapi tak mungkin sesuai, saya tak cakap saya damn dia orang, tak, saya tak condemn dia orang, tetapi saya masih mencari dan akhirnya saya jumpa. Mungkin sehingga sekarang saya guna masih sesuai, tapi saya berpuas hati dengan apa yang saya belajar dan saya gunakan teknik ni dan menjadi, dan saya dah buktikan pada live contest saya, dan saya dah buktikan pada orang boleh tengok akaun saya macam mana saya runkan akaun saya. So terbukti lah kalau comparekan dengan
4 tahun lepas saya macam mana dengan setahun yang sekarang ni saya macam mana. Jadi daripada 2019 membawa kepada 2020 ni adalah bagi Fendi dia adalah sesuatu yang walaupun tak capai 100%, 80%. Saya macam ni lah. Bila orang sebut FTT, mungkin ada orang fikir senang ataupun dia pun tak berani. Macam tu juga dengan saya. Sebelum saya pergi kepada dunia FTT ni, saya melangkah ke FTT, saya kena persiapkan diri dulu. Bila dengan segi kewangan, dengan support daripada isteri kita, so benda tu semua saya dah dapat, baru saya melangkah kepada dunia FTT. Maksudnya restu tu restu tu. Dan bila kita melangkah pada dunia FTT, kita nak kena ada ilmu. So ilmu tu saya dah dapat. So sekarang ni saya dah praktikkan. So saya dah nampak bukti dia ada. Masya-Allah. Okey, baik. Sekiranya adalah rakan-rakan kita di luar sana yang ingin menghubungi, bertanyakan berkenaan dengan kelas ataupun apa saja, personal coaching ke, macam mana tu? Ada depan ni mungkin ramai kot yang akan PM tu. So macam mana? Buat masa ni ada tak kelas ataupun apa saja yang dalam perancangan Fendi? Sebenarnya saya punya perancangan bila dah FTT ni, saya dengan guru saya, dengan diri saya sebenarnya kan. Tetapi kalau ada additional untuk bertanyakan ataupun untuk ambil part daripada saya punya time tu, saya tak ada masalah pun. Cuma lagi satu saya nak tambah, salah satu ilmu saya belajar untuk goal ni yang terbaru pada bulan 2 yang lepas, saya berjumpa dengan satu lagi seorang master daripada Brunei, Master Hans. Itu pun menambahkan lagi skill saya lah. Dan berterima kasih juga kerana sharing tu adalah percuma daripada Brunei. Jadi untuk saya tak ada masalah pun untuk saya share pada orang lain dengan secara percuma, sebab itu adalah satu ilmu bagi saya. Dengan bila kita praktikkan dan kita luaskan, kita amalkan, lepas tu kita luaskan adalah mungkin itu rezeki pada dia dan juga rezeki pada saya. Benda tu semua sebagai Muslim, pahala untuk kita. Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang terbaik. Okey, Rustam Amal, teknik yang Fendi gunakan adalah teknik naked chart. Ya, senang je Rustam. Saya naked chart, lebih senang SND lah. SND. Okey, baik. Kata-kata akhir daripada Fendi. Ada 3 minit lagi sebelum kita berakhir. Tak puas kan? Tadi macam segan-segan. Tak puas kan? Okey, kata-kata terakhir daripada saya ialah utamakanlah kita punya kewangan. Maksudnya jangan jadi macam saya dulu, bermula dengan saya orang cakap apa, depo trader, lebih kurang macam tu lah. Depo trader bermakna saya memang excellent sangat lah, always depo. Tetapi itu dulu. Tetapi macam saya cakap, bila kita seorang fighter, kita berani, kita tak jatuh. Saya tak cakap saya jatuh. Memang saya banyak kali depo, dan di sebalik saya depo, saya banyak juga return. Sebenarnya saya dah banyak juga withdraw, dan saya banyak juga pengalaman tu yang orang tak boleh beli, sehingga saya jumpa rakan-rakan yang dah full time FTT dan juga cikgu-cikgu yang berada dalam dunia forex. Saya kenal, walaupun kita tak begitu rapat, tetapi saya kenal dia orang. Mungkin dia orang tak kenal saya. Itu saja. Okey, baik. Ribuan terima kasih kepada Fendi yang telah pun sudi bersama-sama dengan kita berkongsi, halalkan segala ilmu, segala perkongsian cerita. InsyaAllah. Terima kasih Fendi. Lepas ni layan sate, layan kuih tiaw kungfu yang ada kat luar tu. Terima kasih last sekali daripada saya. Terima kasih pada CTC FM dan juga DJ untuk sudi menjemput saya pada hari ini dan dapat ke udara dalam CTC FM punya slot. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dulu episod yang ke-127, dan selepas ini kita akan bersama dengan segmen Tanya Dr. Farid bersama dengan Cikgu Nonim. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa kejap lagi. Bye. Nambah sikit je. Okay. Bye. Mantap.